kita membicarakan tajuk amanah. Amanah adalah akhlak para rasul yang paling menonjol. Mausu'ah min akhlaqir Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh kitabnya oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Kita membicarakan tajuk amanah. Amanah adalah akhlak para rasul yang paling menonjol. Oleh itu, di dalam surah Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita beberapa orang nabi, antaranya ialah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib. Mereka katakan kepada kaum mereka, inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku ini adalah rasul yang amanah yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Selalu kita sebut bahawa Nabi SAW itu bersifat dengan sifat ataupun akhlak al-amin yang digelar oleh kaumnya sendiri. Tetapi pada masa yang sama, sifat al-amin ini, amanah ini adalah sifat yang dikongsi oleh Nabi-Nabi dan juga Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam. Maksudnya, kalau kita nak buat satu bentuk persamaan, apa yang sama Nabi kita dengan Rasul-Rasul sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam, antaranya ialah mereka Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ni berkongsi dengan akhlak yang baik, akhlak mahmudah. Kalau berdasarkan dalam surah Asy-Syu'ara tadi, sifatnya ialah amin, bersifat amanah. Yang kedua, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkongsi risalah yang sama, ajaran yang sama, iaitu mengabdikan diri hanya kepada Allah dan menjauhi segala pengabdian lain dari Allah. Sama Nabi kita ke, Rasul-Rasul kita ke, mereka membawa risalah yang sama. Yang ketiga ialah mereka membawa ibadah yang sama. Zakatnya, puasanya, hajinya. Cuma sudah tentu ada perbezaan-perbezaan dalam pelaksanaan. Tapi kata kuncinya, ibadah tu sama. Zakatnya, hajinya, solatnya. Ini di antara beberapa persamaan yang dibawa oleh Nabi kita SAW. Cuma Nabi adalah sebagai pelengkap kepada risalah yang dibawa dan penutup kepada segala Nabi, segala Rasul. Tidak ada Nabi, tidak ada Rasul selepas baginda SAW. Nabi Muhammad dikenali sebagai seorang yang jujur dan amanah. Baik sebelum diutus menjadi Rasul maupun sesudahnya. Oleh itu masyarakat Arab lebih condong memilih baginda untuk menjaga barang simpanan mereka. Ketika hijrah, baginda memberi mandat kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib untuk mengembalikan seluruh barang titipan kepada pemiliknya. Ini fakta yang selalu kita dengarlah, iaitu sebelum Nabi berhijrah,
ke Madinah, di antara pesan Nabi kepada Saidina Ali ialah supaya mengembalikan barang-barang yang diamanahkan kepada Nabi untuk Nabi menyimpannya. Malaikat Jibril adalah malaikat yang diberi amanah untuk menyampaikan wahyu Allah. Seperti apa yang disebut oleh Allah, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Dan sesungguhnya Al-Quran yang di antara isinya ialah kisah-kisah adalah diturunkan kepada Allah Tuhan sekalian alam. Ia dibawa oleh malaikat Jibril yang amanah, Ar-Ruhul Amin. Jibril pun digelar sebagai Al-Amin. Ke dalam hatimu supaya engkau, wahai Muhammad, menjadi seorang dari pemberi ajaran dan amaran kepada umat manusia. Jadi sifat munzirin itu juga memberi amaran basyiran wa nadhiran, bahawa berita gembira, bahawa berita yang menakutkan dikongsi juga oleh Nabi dan juga rasul-rasul yang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan pelik dan bukan luar biasa. Sebab Nabi dan Rasul ini semua adalah utusan Allah kepada manusia. Cuma Nabi-Nabi sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam khusus untuk kaum tertentu, untuk kampung tertentu. Adapun Nabi untuk umat seluruhnya, tanpa mengira di mana tempatnya, bangsanya ataupun kedudukannya, semua itu risalah itu menyeluruh yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melalui Al-Quran, Allah menyatakan sikap manusia ketika diberi bebanan dengan kewajipan agama. Firman Allah, Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami telah kemukakan amanah kepada langit dan bumi serta gunung ganang. Maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya. Dan manusia sanggup memikulnya. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan jahil. Baik, sebelum kita pergi kepada 3 kesimpulan yang dibuat oleh pengarang kita, yang menjelaskan bahawa ada 3 jenis manusia, kata Syekh Mahmud Misri. Kita nak pergi kepada ayat ini dahulu, iaitu Allah Ta'ala sebut Allah ini telah bentangkan amanah kepada langit dan bumi dan juga bukit bukau, dan mereka enggan menerimanya. Fa'abaina. Timbul persoalan, kenapa langit bumi ini menolak apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Macam tak kenalah. Macam mana makhluk Tuhan menolak apa yang Allah Ta'ala perintah? Sebahagian ahli tafsir menyebut bahawa maksud ayat ini ialah Allah bagi pilihan kepada mereka. Kalau perintah dia tak ada pilihan. Sekarang Allah bagi pilihan kepada langit, bumi, bukit, bukau ini, gunung ganang ini untuk menerima amanah ini, pilihan. Bila diberi pilihan, langit bumi ini tidak sanggup. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa hamalahal insan, dan ia dipikul oleh manusia.
Tapi kenapa selepas disebut, dipikul oleh manusia, tiba-tiba Allah kata, innahu kana zaluman jahula. Sedangkan manusia itu dia adalah amat zalim, amat jahil. Dia kalau zalim biasa, zalima. Kalau zalum atau wazan fa'ul, itu sangat zalim. Kalau jahil biasa, jahil, jahilan. Tapi kalau jahulan, sangat jahil. Mana teruk lagi. Maksudnya jahil lebih teruk, jahul lebih teruk dari jahil. Zalum lebih teruk daripada zalim. Para ulama ketika menafsirkan ayat ni, ahli-ahli tafsir sebut, antaranya mereka kata sebenarnya manusia ini pecah pada dua. Pecah pada dua. Ada yang menerimanya, yang patuh, yang taat. Ini tak timbul apa-apa masalah lah. Clear, jelas. Tapi ada kalangan manusia yang mereka menolak, mereka menentang amanah, agama, risalah yang dibawa. Orang yang seperti ini, itu yang disifatkan zaluman jahula. Sangat zalim, sangat jahil. Kefahaman pada agama ni, teras dia tuan-tuan puan-puan, adalah kepada Al-Quran. Dan ramai orang salah faham tafsir kepada Quran ni, dia tak jelas. Bila tak jelas, dia pun rasa macam agama ni bukan agama yang benar. Saya membaca satu berita berkenaan dengan seorang mu'allaf yang menjadi pengacara pada program TV, Peace TV, yang dikatakan bahawa dia ni isytihar keluar daripada Islam. Saya tak baca detail tapi difahamkan antaranya kata dia kerana ada cerita-cerita dalam Quran itu ada kontra, bersalahan antara satu sama lain. Sebenarnya cerita itu tidak bersalahan antara satu sama lain. Tetapi kefahaman kita kepada kisah-kisah itu kita tak faham. Saya ambil contoh kisah Nabi Adam AS. Kisah itu di banyak tempat. Dan kadang-kadang diulang-ulang. Tetapi memberi konteks pemahaman yang berbeza. Jadi Quran ni bukan boleh ambil satu tempat kita faham, kita pun buat konklusi sendiri. Oh, gini fahamannya. Ayat mesti ditengok, direfer daripada ayat ke ayat dan sebagainya. Barulah kita mendapat kefahaman yang menyeluruh terhadap isi kandungan Al-Quran. Baik, kita ambil pula pandangan yang dibuat oleh pengarang kita ni, Mahmud Misri. Kata Syekh Mahmud Misri, kata beliau, daripada ayat ini dibuat kesimpulan bahawa manusia terbahagi kepada 3 jenis. Yang pertama, orang yang meninggalkan amanah yang telah dibebankan, baik secara lahir ataupun batin. Bahkan lebih daripada itu, mengingkari amanah tersebut. Mereka adalah orang musyrik. Yang pertama ni langsung tolak, ini orang musyrik yang tidak beriman kepada Allah. Yang kedua kata beliau, ialah orang yang berpura-pura menjalankan amanah itu. Tetapi sebenarnya hati mereka membenci dan menolaknya. Mereka adalah orang munafik. Seperti mana yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا
walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat. Mulut lidahnya kata begitu. Padahal mereka sebenarnya tidak beriman. Mereka hendak memperdayakan Allah dan orang yang beriman, sedang mereka hanya memperdayakan diri sendiri. Dan mereka tidak menyedarinya. Dalam hati mereka terdapat penyakit syak dan hasad dengki. Maka Allah tambahkan lagi penyakit itu kepada mereka. Dan mereka pula akan beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya dengan sebab mereka berdusta. Jadi pengarang kita kata golongan kedua ni adalah golongan munafik. Yang pertama musyrik, yang kedua munafik. Adapun golongan yang ketiga berdasarkan ayat yang dibaca tadi, yang dipetik daripada surah Al-Ahzab tadi. Orang yang menjalankan amanah dengan benar, baik secara lahir maupun batin, mereka adalah mukmin sejati. Jadi yang ketiga inilah orang yang didambakan, dan mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan yang ketiga insya-Allah. Abul A'la Al-Maududi berkata, siapa Abul A'la Al-Maududi ini? Abul A'la Al-Maududi ini seorang tokoh gerakan Islam, pengasas kepada Jamaat Islami, dan beliau juga adalah seorang sastrawan, seorang ulama, seorang penulis hebat. Namanya Abul A'la Al-Maududi. Lahir 1903, meninggal 1979. Lama dah. 1979 sudah meninggal dunia. Beliau sebut, dia kata, sesungguhnya Islam sangat memerlukan pembuktian dengan amalan. Tidak hanya pembuktian dengan perkataan. Dalam bahasa yang lain, agama ni perlukan dalam bentuk perbuatan, bukan dalam bentuk kata-kata. Apa contoh mudah? Kita kata perkataan. Umpamanya kita kata ni, orang Islam hendaklah bersatu padu. Orang Islam hendaklah tolong menolong antara satu sama lain. Orang Islam hendaklah menjadi contoh kepada non-Muslim. Betul tak cakap ni? Betul, cakap ni betul, tepat, indah, cantik sekali. Tapi pada masa yang sama orang cakap ni, dialah orang yang memfitnah orang Islam yang lain. Dialah juga yang menyebarkan kata-kata nista. Dan dia jugalah yang menjadi contoh yang tidak baik kepada non-Muslim. Ini masalah. Sebab itu saya melihat, pandangan peribadi saya, sebenarnya kita boleh mewujudkan contoh negara Islam yang baik di Malaysia ini. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat ketika Rasulullah SAW sampai ke Madinah, negara itu mempunyai cabaran yang cukup besar. Sebab dia negara majmuk. Dia ada orang Yahudi, ada warga negara luar yang bukan orang Arab. Dan orang Arab itu sendiri berpecah. Aus dan Khazraj. Dan masuknya Nabi itu, orang Yahudi itu mempunyai kekuatan ekonomi. Apa maksud saya nak sebut di sini? Saya nak sebut maknanya
negara Madinah ni kalau dalam bahasa yang boleh kita gunakan, negara berbilang kaum, berbilang bahasa, berbilang agama. Tapi Nabi boleh membina negara tersebut. Maksudnya bukan ketika Nabi masuk itu majoritinya semua orang Islam. Tak. Sama dengan negara kita. Dan Alhamdulillah puncak kekuasaannya dimiliki oleh orang Islam. Dan sudah tentu kita boleh tunjukkan contoh tauladan yang baik. Jadi dari sudut kata-kata kefahaman tulisan memang cantik semua dah negara kita ni. Beres. Yang tak berapa beresnya ialah tindakan kita. Ahli masyarakat yang kadang-kadang memberi label yang tidak baik kepada sesama Muslim. Membuat tuduhan-tuduhan yang tidak ada asas. Menyebarkan kebencian sesama. Yang pasti sekali ini bukan sesuatu yang diajar oleh Nabi SAW. Jadi tepat sangatlah kata Nabi dalam hadis yang sahih yang masyhur yang kita tahu, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutuskan untuk menyempurnakan. Tengok perkataan Nabi, liutammima, untuk aku sempurnakan. Bukan Nabi nak ajak akhlak baru, akhlak dah ada dah. Nabi nak sempurnakan. Nabi nak cantikkan lagi akhlak yang ada dalam masyarakat. Alangkah indahnya Islam jika dapat dijadikan realiti yang dapat dilihat oleh mata kasar di dalam bentuk individu-individu yang makan makanan dan berjalan di pasar yang apabila manusia melihatnya, maka mereka melihat umat Islam dengan segala yang dibawa oleh ajaran Islam seperti akidah, syariat, muamalat dan akhlak. Oleh itu matlamat Rasulullah yang pertama adalah membentuk pengikut-pengikut yang setia. Hati mereka, didik hati mereka sehingga setiap daripada mereka adalah Al-Quran yang berjalan di antara manusia di dunia. Al-Islam alladhi yataharrak. Islam yang berjalan. Apa maksud Islam jalan? Daripada contoh yang ditunjukkan. Kita pernah dengar satu kisah yang masyhur di zaman Nabi. Kisah seorang Badui yang buang air kecil di Masjid Nabawi. Kita kena faham watak Badui ni, dia beza dengan orang mana. Pemikiran dia, gaya hidup dia, perangai dia tak sama. Sebab tu kadang-kadang dia nak minta dengan Nabi, dia tarik baju Nabi padahal nak minta. Ya Rasulullah beri sesuatu pada saya, tapi dia tarik baju Nabi. Kita kalau nak minta sesuatu, tarik baju orang buat apa? Minta elok-elok, tapi cara dia begitu. Bila dia buang air dalam Masjid Nabawi, ialah masjid bukan macam kita lah. Sahabat dah tunjukkan rasa tidak senang hati, nak terkam je Badui itu. Tapi Nabi kata, ambil baldi, bekas air, sembah. Dan Nabi panggil lelaki tersebut, orang Badui tersebut. Dan Nabi kata, Nabi jelaskan. Tengok cara Nabi jelaskan. Nabi pertama, Nabi tak salahkan dia. Nabi tanya, apalah kamu kencing buang air dalam masjid ni, kamu tak faham agama. Tak, Nabi tak sebut sama sekali. Cuba tengok dalam matang hadis. Cuma Nabi kata, wahai lelaki, masjid ni dia tak sesuai untuk buang air kecil kerana ia ni adalah tempat ibadat, tempat zikrullah. Dia diam, dia tak kata apa. Dan riwayat yang berbeza, lelaki ni berdoa. Orang Badui ni berdoa. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, rahmatilah diri aku dan diri Muhammad dan jangan rahmati selain daripada kami berdua. Maksud dia yang sahabat-sahabat ni jangan beri rahmat. Sebab sahabat ni menunjukkan dia dah marah. Nabi senyum lagi. Nabi kata, kenapalah saudara
menyempitkan sesuatu yang luas. Maksudnya rahmat Allah itu adalah luas. Ini adalah satu contoh daripada ribuan contoh kisah-kisah yang benar yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berjaya dalam dakwah kerana sejak awal baginda membentuk individu berfikiran Islam, lalu menukar keimanan mereka kepada amal. Kemudian baginda mencetak puluhan, ratusan, bahkan ribuan Al-Quran. Namun baginda tidak mencetak dengan dakwah di atas kertas, melainkan mencetak cahaya di atas hati-hati manusia. Cantik bahasa yang digunakan oleh Maududi ni. Sedap bahasa dia kan. Kita pun tak reti nak guna ayat dia digunakan tu. Maksudnya dia kata bukan Nabi cetak di atas kertas Quran itu, tapi cetak di hati-hati manusia, hati-hati sahabat untuk beramal dengan Al-Quran. Oleh itu patut kita sedari bahawa ketika ini setiap Muslim mestilah menjalankan amanah yang agung bagi agama ini dengan cara berakhlak dengan adab dan interaksi secara Islami. Selain itu, kita mesti meyakini bahawa setiap orang daripada kalangan kita wajib merealisasikan matlamat Islam. Jika setiap Muslim beranggapan bahawa hanya dirinya yang patut merealisasikan tujuan Islam di bahunya, tentu tidak pernah terlihat seorang pun yang gagal atau ingkar terhadap amanah tersebut. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu membela agama Allah, menolong agama Allah, nescaya Allah akan menolong kamu dan meneguhkan tapak pendirian kamu. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahawa Rubi' bin Amir diutuskan menemui Rustum, panglima perang pasukan Parsi. Rustum bertanya, "Siapakah kalian? Apakah tujuan kalian datang?" Rubi' menjelaskan kepadanya dengan kata-kata yang menunjukkan bahawa dia benar-benar yakin terhadap janji Tuhannya. Kata Rubi' lah, "Kami adalah kaum yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membebaskan seluruh hamba daripada penghambaan kepada makhluk, daripada kezaliman agama-agama, daripada perhambaan sesama makhluk kepada perhambaan hanya kepada Allah, daripada kezaliman agama-agama lain, agama yang sudah diubah, yang direka lah, kepada keadilan Islam, daripada sempitnya dunia menuju lapangnya dunia dan akhirat." Inilah kita, satu kaum, satu umat yang disebut oleh Allah, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia. Kenapa bagusnya kita ni? Kerana kamu menyuruh berbuat segala yang baik dan melarang daripada yang mungkar, serta kamu pula beriman kepada Allah. Sesungguhnya ini adalah tugas agung dan berharga, kerana dengan tujuan tugas ini Allah menciptakan kami. Kita mesti menyedari bahawa agama ini
Semua kewajipan, perintah dan larangan adalah amanah. Semua tu adalah amanah yang Allah Ta'ala letakkan di atas bahu kita. Kewajipan kita adalah berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan amanah ini demi kepentingan agama kita, dengan cara meletakkan agama ini di bahu kita untuk disebarkan ke seluruh pelosok dunia kepada seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman melalui hadis kursi. Hadis kursi, kata-kata itu Nabi, makna itu daripada Allah Azza wa Jalla. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi wa ma yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani 'abdi a'taituhu wa la in ista'adha bi la'u'idhanna. Maksudnya, tidak ada hal yang lebih aku cintai daripada hamba-Ku yang mendekatkan diriku kepadaku dengan amalan apa yang aku wajibkan kepadanya. Allah Ta'ala paling suka, Allah Ta'ala paling cinta orang yang dekatkan dengan perkara yang Allah wajib. Apabila hamba-Ku sentiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, maka aku pun mencintainya. Tambah kecintaan Allah kepada kita. Ingatlah, apabila sudah mencintainya, maka aku menjadi alat pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Aku menjadi alat penglihatannya dan dengannya dia melihat. Aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia memukul, dan aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia berjalan. Jika dia meminta kepadaku, nescaya aku benar-benar akan memberikannya. Dan apabila dia meminta perlindungan kepadaku, nescaya aku benar-benar akan melindunginya. Azan ke? Masuk dah. 4 minit lagi. Allah Ta'ala telah menjadikan amanah ini sebagai salah satu sifat yang sedia ada pada diri Nabi seperti yang kita sebutkan tadi. Semuanya menyebut, inni lakum rasulun amin. Perkataan yang sama, tuan-tuan. Para ulama kita susun, dia cari, dia kata, inni lakum rasulun amin ni ada pada beberapa tempat. Ada pada 5 tempat yang gunakan ayat yang sama. Inni lakum rasulun amin. Dengan nabi-nabi, rasul-rasul itu sebut perkataan yang sama, ayat yang sama. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syuaib. Semuanya menyebut perkara yang sama. Bahkan Nabi Musa pun, dia kata, inni lakum rasulun amin. Aku ni merupakan sebagai rasul yang amanah. Maksudnya, penyampaian Nabi Rasul ni adalah satu amanah. Dan kita nak sebut di sini, begitu juga menyampaikan agama ni mesti amanah. Mesti sesuatu yang datang dari Allah, sesuatu yang datang daripada Rasulullah. Para pendakwah, para ustaz, para syekh, para maulana, para habib, para siapa pun, bila cerita sebut tentang Islam, mesti benda yang datang dari Allah dan datang daripada Rasulnya. Sebab ini adalah amanah. Amanah. Jadi agama ni bukan perkara yang boleh kita suka-suka. Sebut begitu, sebut begini. Tapi agama itu, sesuatu nas itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga SAW menganjur
kepada kita untuk kita memegang amanah. Antaranya Nabi SAW memberi jaminan syurga bagi orang yang dapat menjalankan amanah dengan baik. Contohnya dalam satu riwayat Imam Ahmad, kata Nabi, idmanu li sittan min anfusikum admanu lakumul jannah. Addu idza tumitum wa aufu idza ahadtum wasduku idza hadathtum wahfazu furujakum wa ghaddu absarakum wa kaffu aydikum atau kama qala. Kata Nabi, jika kamu menjamin 6 perkara untukku, nescaya aku akan menjamin syurga untuk kalian. Wah, ada jaminan syurga dari Nabi. Apa dia? Jika kalian diberi kepercayaan untuk memegang amanah, maka laksanakanlah. Jika kalian diberi kepercayaan untuk pegang amanah, laksanakan. Macam-macam amanah. Kita baru buat perbincangan amanah untuk laksanakan tanggungjawab kita kepada Allah Ta'ala. Kita tak cerita lagi amanah kepimpinan, kita sebagai ketua keluarga, kita sebagai wakil rakyat, kita sebagai pemimpin. Semua itu akan ditanya oleh Allah, amanah yang akan ditanya oleh Allah. Tepatilah janji apabila kamu berjanji. Kalau berjanji mesti tepati. Jujurlah dalam berkata-kata. Jagalah maruah kalian. Maruah sini maksudnya ialah kemaluan. Maruah diri. Palingkanlah pandanganmu dan tahanlah tangan kalian. Maksudnya dengan buat 6 perkara ini akan ada jaminan syurga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita beri laluan azan seketika dan kita sambung barang 2-3 minit selepas itu, insya-Allah. Sayyidina Ali bin Abi Talib meriwayatkan, pada satu hari aku melihat Umar Al-Khattab menunggang kuda yang berlari kencang. Lalu aku bertanya, ya Amirul Mukminin, engkau hendak ke mana? Nampak tunggang tu begitu cepat. Jadi Sayyidina Ali tanya, nak ke mana? Dia menjawab, aku sedang mencari seekor unta sedekah yang terlepas. Aku berkata, Sayyidina Ali lah, tindakan engkau ini dapat merendahkan para khalifah setelahmu. Dia menjawab, wahai Abul Hasan, janganlah engkau mengejiku demi zat yang telah mengutus Muhammad sebagai Nabi. Seandainya ada seekor anak kambing lari ke tebing Furat, tebing sungai Furat, nescaya Umar akan dihukum pada hari kiamat kerana kambing itu. Ini bukan kisah yang direka-reka, tapi kisah yang pernah berlaku kepada Khalifah Sayyidina Umar, menunjukkan betapa amanahnya Sayyidina Umar terhadap tanggungjawabnya. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar, Mu'aqib adalah seorang penjaga Baitul Mal. Pada satu hari ketika dia membersihkan Baitul Mal, dia menemui wang 1 dirham. Dia pun menyerahkan kepada Abdullah bin Umar. Mu'aqib berkata, kemudian aku pulang ke rumahku. Ketika sampai di rumah, utusan Umar yang dihantar untuk memanggilku sudah ada di sana. Aku pun menghadap Umar, aku dapati wang dirham itu dipegangnya. Lalu dia berkata kepada aku, celaka kamu wahai Mu'aqib. Apakah aku pernah bersalah kepadamu?
Apakah kamu mempunyai masalah dengan aku? Atau hartaku atau hartamu? Aku bertanya dengan penuh kehairanan, mengapa sampai begitu? Umar berkata, apakah kamu mahu umat Islam memusuhiku pada hari kiamat kelak kerana 1 dirham ini? Maksudnya, walaupun 1 dirham, ia adalah satu amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ada lagi kisah-kisah berkenaan dengan sifat amanah yang ada kepada para sahabat radhiyallahu anhum, termasuklah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah yang digelar oleh Nabi SAW sebagai orang amanah. Inna likulli ummatin amina wa inna aminana ayyatuhal ummatu Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Kata Nabi, setiap umat itu memiliki orang yang amanah. Dan sesungguhnya orang amanah kita, wahai umat Islam, adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Jadi bukanlah maksudnya Nabi sebut ini hanya Abu Ubaidah Jarrah saja, tapi pujian Nabi kepada Abu Ubaidah itu lebih kepada sifat amanah. Sebab setiap sahabat itu mempunyai kelebihan yang tertentu, sifat-sifat yang luar biasa. Dan Nabi letakkan bahawa Abu Ubaidah itu kelebihannya ialah sifat amanah yang ada kepada Nabi SAW, yang ada kepada Abu Ubaidah. Di antaranya, Abu Ubaidah pernah melalui satu peperangan di mana dalam peperangan itu 2 keping besi menembusi pipi Rasulullah, menyebabkan 2 gigi Nabi tercabut. Maka perkara yang berlaku ketika itu ialah Abu Ubaidah mencabut besi yang berada di muka Nabi SAW menggunakan giginya, sehinggalah menyebabkan 2 giginya, bukan 2 gigi Nabi, 2 giginya itu hilang kerana nak cabut dengan cara yang lembut, tidak menggunakan cara yang keras. Itulah di antara gambaran sifat yang ada kepada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini, kita sambung perbincangan kita insya-Allah biiznillah pada masa yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.